العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسجل لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung daripada kitab Hasyiah Syarqawi ala al-Qurtubi pada muka yang ke-138 atau 38 pada kalam muhasyi fa'in kulta. Okey, suara keluar dah tu. Agak-agak kalau ada suara masalah atau masalah teknikal tu maklum. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah, fa in qulta, kalau kamu kata atas jalan irad, atas jalan kritikan bangkang atas yang sebelum ini, bahawa Nabi diberi khususiyah jawami'ul kalim itu diberi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in qulta fiha, ni fi tu maqulul qaul lah. Kamu kata apa? Titik bertindih situ. Maqulul qaul. Fi hadhihi ummati ay mawjudun fi hadhihi ummah. Terdapat pada umat ini man, orang, u'tiya jawami'al kalimi, yang juga diberi jawami'ul kalim. Ada di kalangan umat Nabi ni orang yang diberi jawami'ul kalim. Ka qaulihim, seperti kataan mereka para ulama usul, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Masyaqqah itu menarikkan keringanan, kesukaran itu menarikkan keringanan. Itu kan banyak kan furuk yang terletak di bawah kaedah fiqh itu kan. Nampak tak? Itu kan banyak furuk-furuk yang terbit. Itu jawabul kalim. Ini bukan kalam Nabi ni, kat ayat Quran. Ini kaedah yang disusun ulama. Jadi ada di kalangan umat Nabi yang diberi jawami'ul kalim. Maka jawami'ul kalim itu tidak terhad pada Nabi seorang. Itu dia punya irad tu. Fa inna qawlahum yadkhulu fi gini. Fa innahu yadkhulu fi dhalika jami'u, kerana sesungguhnya masuk pada demikian itu qaulihim jami'u rukhasis syar'i, segala rukhsah syarak pada kalimah al-masyaqqah tajlibut taysir itu. Kal qasri, seperti qasar sembahyang, wal fitri, dan berbuka puasa bagi musafir, wa mashil khuffi, saku khuf salasan 3 hari bagi orang yang musafir, wa ghairi dzalika, dan selain daripada demikian itu, mimma yubihuhu safaru, dari perkara-perkara yang mengharus akannya oleh musafir. Wakal fitri, dan seumpama berbuka itu, wat tayammumi, dan tayammum, wa tarkil qiyami, dan meninggalkan berdiri fil fardhi, tidak berdiri pada sembahyang fardu. Sembahyang fardu rukuk, syarat sembahyang fardu kena berdirilah. Al-qiyam lil qadhi kan. Jadi tidak berdiri pada sembahyang fardu kerana ada masyaqqah. Rukhsah tu masuk dalam kaedah al-masyaqqah tajibut taysir. Wa takhallufi, dan takhalluf anil jum'ati, meninggalkan Jumaat. Takhalluf makna ketinggalan daripada Jumaat, itu tidak
pahala sama. Pahala dapat tapi tak walaupun tidak hadir. Kenapa? Kerana orang itu meninggalkan kerana uzur. Dia semasa sihat dia selalu pergi Jumaat dan jamaah. Apabila dia sakit, dia tak dapat pergi kerana ada masyakkah, ada keuzuran. Maka dia tak pergi tapi pahalanya dapat juga dengan kerahmatan Tuhan berdasarkan hadis Nabi lah. Wal istinabati, dan ganti fil haji. Istinabah, haji boleh ganti kan? Boleh orang niabah pada haji. Wat tadawi bin najasati, berobat dengan najis. Wa ibahatin nazari tabibi lil aurah, harus melihat oleh doktor bagi aurat. Tubik balik isu tak. Saya jaga aurat saya selama 17 tahun. Akhirnya terpaksa saya kangkang. Tubik balik. Allah Akbar. Ayah doktor kena, para doktor kena bertemu, berhimpun dengan alim ulama mufti ni. Waktu tubik kata. Sebab ramai sangat ulama kat luar tu. Suara dengar tak? Tolong komen sikit suara jelas tak Okey. Wa ghairi dzalika mimma yubihul marad. Yubihuhul maradu, daripada perkara-perkara ada yang mengharuskannya oleh sakit. Jadi mana? Itu semua terhimpun di bawah kaedah al-masyaqqatu tajibut taysir. Bahkan yang paling jelas kalau kita tengoknya, itu dari segi fiqh kan. Dari segi kalam-kalam hikmah ni, hikam Ibnu Athaillah Sakandari tu kan. Hikam Ibnu Athaillah Sakandari tu Allah, maknanya dengan kalimahnya yang ringkas, yang padat, maknanya banyak tu. Banyak makna. Lau jaza an yaqra'a fi salati ghairal fatihati la jawazuhu bil hikami. Kalaulah harus baca sembahyang tu selain pada Fatihah, nescaya mereka akan mengharuskan baca dengan hikam Ibnu Athaillah. Okey. Itu dia punya fa'in kulta tu, ira tu. Terima kasih atas komen. Jelas. Qultu, maka aku jawab. Qultu, maka aku jawab. Ajaba syekhuna. Tuan syekh kita, Syekh Syakawi, ambil jawapan untuk guru dia. Ini juga antara amanahnya kita nisbahkan qaul kepada orang yang mengatakannya. Tak? Ayunsabal qaul ila qailihi. Itu amanah ilmu, kita nisbahkan perkataan tu kepada tuan hak kata. Kita ambil daripada orang, kita bawa pada orang, kita si fulan ni kata begini, si fulan kata begini. Dia tidak mengurangkan kedudukan. Dok hebatlah dia ambilkan idok. Dia bukan sekadar tu. Makna itu dari segi amanah ilmu dan keberkatan ilmu tu. Paling kurang bila kita begitu, orang yang kita ambil ilmu tu, kita dapat sambungkan pahala dia berdoa kepada kita. Nampak tak? Orang pun berdoa. Ni kadang-kadang curi idea orang. Buat jadi fatwa. Dari segi akademik memang silap besar tu. Dia panggil benda plagiat. Free riderism. Free rider tu tumpang nama tak? Tumpang nama. Ni plagiat. Tak jauh lah Jadi kita sandarkan kepada. Jadi jawab dia, Tok Syekh kita jawab dengan jawapan gurunya. Ajaba Syekhuna Al-Hifni. Menjawab oleh guru kami Syekh Al-Hifni. Bi'annama u'tiya lihadhil ummati, apa yang diberi kepada umat ini, innama huwa min barakati nabiyha, itu sebenarnya daripada keberkatan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Betul keluar daripada lisan ulama, lisan Ibnu Athaillah Sakandari, lisan para ulama-ulama as-salihin, lisan para awliya, para hukama. Tapi kenapa Allah Ta'ala tuturkan boleh mereka keluar dengan jawami'ul kalim? Bi barakati nabiha sallallahu alaihi wasallam, faka'annahu takallama bihi, maka seakan-akan Nabi yang menuturkannya. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam makhsusun min bainil anbiya'i,
dikhususkan di antara para nabi-nabi lain, wa umamihim dan umamuhum, dan di antara umat-umat mereka, bi jawami'il kalimi, dengan jawami'il kalim. Falam yatakallam, tidak berkata-kata dengan jawami'ul kalim nabiyun, seorang nabi, wala ummatuhu, ataupun umatnya, bi khilafi hadhil ummah, berlainan dengan umat ini, fa innaha u'tiyat, kerana umat ini diberi jawami'al kalimi bi barakati nabiyha, dengan berkatnya nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu mimpi apa nama ni, mimpi Imam Ghazali kan, Imam Ghazali yang keluar kalimah itu, ulama ummati ka anbiya Bani Israel, ulama umat nabi ni seumpama para nabi Bani Israel. Tak, para nabi Bani Israel. Kat dalam mimpi tu orang nampak, ni mimpi lah, bukan jadi dalil atau apa-apa ni, nak menunjukkan bahawa kedudukan umat Nabi kita ni ialah dimuliakan melebihi pada umat-umat Nabi lain dengan kemuliaan Nabi SAW. Bila orang sebut Al-Ghazali, maka datang bertemu, jumpa, bawa datang, Nabi bawa datang depan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, siapa ini? Ini Muhammad bin Muhammad. Siapa kamu ini? Bila Nabi kata apa nama ini, ulama umatku sama dengan Nabi Bani Israel, maka Nabi Musa kata, mana bukti? Bawa Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali, Nabi Musa cakap, tanya, man anta, siapa kamu? Dia kata, aku nak Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Dia sebut apa? Nama dia, nama ayah dia, nama bapak dia, datuk dia, nama nyang dia. Dia sebut nasab dia panjang tu. Lalu Nabi Musa tegur, aku tanya namamu, aku tak tanya nama ayahmu, tokmu, nyangmu. Kenapa kamu jawab panjang-panjang? Imam Ghazali kata, tidakkah wahai Nabi Allah, tidakkah bila Tuhan bertanya kepada kamu, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang kamu pegang tangan kanan tu Musa? Apa kamu jawab? Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini tokat aku, hiya asaya atawakka'u 'alaiha, aku bergagah di atasnya, wa ahushu biha, aku halau dengan dia, wa liya fiha ma'aribu ukhra. Panjang kamu jawab. Tuhan tanya sepatah kamu jawab panjang. Jadi sebab apa? Sebab apa nama ni, ingin al-munajati wal mukalamah ma'al habib. Sebab kamu ingin bercakap dengan kekasih kamu Allah. Allah Ta'ala, memang kedudukan bermunajat dan bercakap tu mulia. Sebab tu kamu panjang. Sama je kata, kamu tanya aku jawab panjang lah. Sebab yang tanya itu orang yang kedudukannya tinggi. Nampak tak? Jadi Imam Ghazali jawab hujah gitu kepada Nabi Musa. Lepas tu Nabi Musa memang betul lah. Memang betul lah. Umat kamu ni umpama Nabi para anbiya Nabi Bani Israel. Tapi dari segi mana? Dari segi peranan dan juga apa yang mereka sampaikan, tugas. Ada pun dari segi kedudukan, tak boleh. Para Nabi ni mana boleh. Bukan Nabi menyamai. Kena faham pula situ. Wajhu syabah tu kena faham. Wajhu syabah tu kena faham. Jangan salah faham kita kata ini hadis ni mengarut sebab mengatakan para ulama lebih tinggi kedudukan para Nabi. Lepas tu kata cetek pemikiran. Apa? Masalah jual hashish tu pun. Betul, fokus dia benda. Sampai jadi isu perubatan dengan hashish. Lama tu tak ada pun penemuan sains berubat dengan hashish ni. Benda tu jenis macam rokok. Faham tak? Rokok. Lepas tu penemuan hukum haram bahawa ini darar tu, zaman tu tak sampai. Kita jangan bawa pemikiran zaman kita ni nak faham benda zaman dulu. Tak ada faham. Nampak tak? Tengok bawa tu marah ni.
Bukan tugas nak kata apa. No, ni menjatuhkan ulama syariah. Bukan masalah tu. Tidak jatuh kedudukan ulama syariah Syekh Bulkini ke Imam Ibn Hajar, tak jatuh. Tapi itu bentuk teguran supaya hati tu biar jadi bersih. Tu je. Jangan hati tu mengata kepada orang. Tu je. Ni duk kona ke ni kona. Apa tak? Padahal cerita tu dibawa tujuan tu. Maknanya kita jangan mensuuzon kepada makhluk Allah ni lah. Jadi Tuhan ajar takdir dengan cara tu. Lagi pula ni pun cerita. Boleh jadi betul, tak betul. Nampak? Jadi isu besar pula. Cerita boleh tak kita berobat dengan cannabis. Cannabis apa ni? Ganja dah. Cerita benda ni. Apa abad ke berapa ni? Amerika Syarikat telah meluluskan bahawa boleh berobat dengan ganja. Okey. Mana tadi? Qaulu pada para umat yang menuturkan dengan Jawami'ul Kalim itu dengan keberkatan Nabi SAW. Wa kulluhum mir rasulillahi multamisu gharfan minal bahri aw rashfan minal diyami. Mereka itu semua mengambil daripada Nabi, sama ada titisan daripada lautan, cedokan daripada lautan, ataupun titisan daripada hujan, ilmu dan juga keberkatan Nabi SAW. Bi khilafi ghairiha. Zahirnya anna ghairaha. Bi khilafi ghairaha kan? Perkataan ghairaha la yuwafi bi jami'i al-aqaidi. Bahawa selain daripada kalimah syahadah, dia tidak menghimpunkan bagi sekalian akidah-akidah. Faham gitulah. Bahawa yang menghimpunkan bagi makna akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni. Lain daripada itu tidak menghimpunkan. Fahamnya gitu. Walaysa kadzalika, tapi sebenarnya tidak gitu. Fa inna qaulaka, kerana perkataan kau Allahu wahidun wa Muhammadur Rasulun mathalan mufin bidzalika, mencukupi dengan demikian itu sama juga. Allah wahidun, Muhammad Rasulullah. Dalam tu pun boleh kita letakkan, kita huraikan terkandungnya akidah-akidah. Tu kata zahirnya seakan tidak, tapi tidak. Lianna ma'nahu, kerana makna Allah wahidun, annahu wahidun, makna Allah itu wahidun, bahawa Tuhan itu wahidun fi dhatihi wa sifatihi. Allah itu satu pada zatnya dan pada sifatnya, wa af'alihi, dan af'alnya. Fa wahdatuz dzati, maka satu pada zat itu, keesaan zat itu, tanfi al-kamal muttasilah, menafikan kamal muttasil, wal munfasilah, dan munfasil, fiha ay fi dzat. Wa wahdatu as-sifati, dan keesaan sifat itu, tanfi dzalika, juga menafikan demikian itu, ay al-kamal muttasil wal munfasil fi sifat. Wa taqtadi, dan memberi reti, memberi faham subuta jami'i as-sifati al-wajibati, sabit sekalian sifat-sifat yang wajib bagi Tuhan. Wa yalzamu min subutiha, dan lazimnya pada sabitnya istihalatu addaliha, mustahil oleh lawangnya, illa okey. Nampak? Jadi apa dia? Boleh juga masuk dalam Allah wahidun Muhammad Rasulullah. Ingatkan begitu. Jadi zahirnya laisa kadzalik, illa, kecualilah kalau kita nak kata turut dia pun, kita nak membenarkan pun, kita boleh kata illa an yuqal, bahawa dikata muraduhu anna ghairaha la yufi bi jami'i
bahawa selain daripadanya tidak mencukupkan, tidak memenuhkan bi jami'il aqaidi dengan segala akidah. Kena baca aufa yufid. Jadi waffa yuwaffi tawfiyatan lah. Tak boleh tak dua, sebab tengok masdar tu tawfiyah. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan wa taf'ilah. Waffa yuwaffi tawfiyatan fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Tawfiyah. Mana kau ni? Fa'ala yuf'ilu taf'ilan wa taf'ilah. Jadi waffa yuwaffi tawfiyatan. Taf'ilan, tawfiyun wa tawfiyatan. Betul tak? Ajar syarat tak? Mana ustaz? Ustaz suruh kita. Ya, masdar dia. Kita kalau masdar tawfiyatan maknanya kena baca waffa. Tapi boleh tak fi'il tu? Aufa yufi. Memenuhkan, mencukupkan. Aufa bil ahdi, iyalah, memberikan. Aufa boleh juga. Aufa. Menepati aufa bil wa'di, menepati janji, menepati, memberi. Aufa saddada. Kalau wafa, tengok wafa. Aufa. Lepas tu wafa yuwafi. Sama juga, a'tahu sama je. Wafa, aufahu, a'tahu, tamma, atamma ma wa'adahu. Sama je. Nampak tak? Jadi boleh aufa yufi, aufa ataupun wafa. Dia ta'diyah belaka. La yuwaffi, kalau kita nak samakan, jadikan dia nak jadikan dia maf'ul mutlaq. Yang daripada lafaz dia. Illa an yuqal, kecuali dikatakan murad musannif anna ghairaha la yuwaffi bi jami'il aqaidi tawfiyatan zahiratan, bahawa selain daripada la ilaha illallah tidak mampu menyempurnakan dengan segala akidah akan kesempurnaan yang zahir, bi khilafi la ilaha illallah, lain dengan la ilaha illallah, fa innaha muwaffiyatun, kerana dia menyempurnakan bidzalika tawfiyatan, akan sebagai tawfiyatan zahiratan, bi'tibari makna hal mutaqaddim, dengan iktibarkan makna yang terdahulu. Hak lain tu tak dapat menyempurnakan makna secara zahir. Dia ada tapi tak secara jelas. Tak sama dengan la ilaha illallah. Gitulah jawapannya kalau nak jawab. Qauluhu fa'alal aqil. Kita baca kalam musannif. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid darain amin ya rabbal alamin. Fa'alal aqili, maka hendaklah di atas orang yang berakal, ayyukthira, memperbanyakkan, banyakkan apa? Min zikriha, memperbanyakkan menyebut la ilaha illallah. Mustahdiran, hal keadaannya menghadirkan, limahtawat, bagi apa yang terkandung, alaihi, apa yang terkandung di atasnya. Apa yang terkandung? Min mahtawat alaihi, min aqaidil imani, daripada akidah keimanan. Hatta, sehingga, tamtazija, sehingga jadi bersatulah, ma'a maknaha, dengan maknanya, bilahmihi, dengan daging, wadamihi, dan darahnya. Jadi kalimah tu serta maknanya bersatu dengan daging dan darah. Kalau bahasa kita bersatu dengan darah daging. Terbalik je lah. Bersatu dengan daging dan darahnya, iaitu bersatu dengan bahasa kita darah dagingnya. Dalam akad kita terjemah mana? Terjemah turut dia tak?
dengan daging dan darah tu. Ha. Kalau Melayu ni bercampur dengan darah daging, tak? Dengan darah daging. Sama je lah. Kena ulang-ulang. Fa innahu yara, kerana dia akan dapat lihat laha bagi kalimah itu minal asrari, daripada rahsia-rahsia, wal ajaibi, dan perkara-perkara ajaib, insya-Allah taala, dengan izin Allah taala. Yara ma, itu maf'ul bagi yara. Yara ma la yadkhulu, akan melihat apa yang tidak dapat masuk tahta hasrin, atas hinggaan, tak masuk, tidak terhinggalah, tidak masuk bawah hinggaan, tidak dapat dihingga. Dia akan melihat daripada perkara ajaib dan karamah yang tidak terhingga. Itu maksudnya. Ma la yadkhulu, ma la yadkhulu tahta hasrin, perkara yang tidak mampu dihinggakan. Wabillahi taufiqu, dengan Allah Ta'ala lah taufik. La rabba ghairuhu, tidak ada Tuhan selain daripadanya. Habis dah situ dah. Itu macam nak habis dah Ustaz. La rabba ghairuhu nas'aluhu, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha suci maha tinggi, ayyaj'alana, moga menjadikan kita, wa ahibbatana, dan kekasih-kekasih kita, indal mauti, ketika mati, natiqina, menjadikan kita bertutur, bi kalimatai syahadati, dengan dua kalimah syahadah, alimina biha, lagi tahu dengan maknanya, bukan sebut saja, tahu dengan maknanya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selawat Allah Ta'ala. Jadi apa ni? Musannif ni tolong doa ni. Doa, siapa doa ni? Imam Sanusi berdoa. Kepada siapa? Kepada orang yang kasih kepadanya, orang yang membaca, mengambil manfaat pada kita. Dia tolong doa kita ni. Wali doa ke kita. Amin. Moga-moga dapat didoa kepada kita supaya dapat ketika mati tu sebut kalimah syahadah. Wa man akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Lagi pula bukan sebut dengan mulut saja, tahu dengannya. So tu, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, selawat Allah ke atas penghulu kita Nabi Muhammad wa ala alihi wa zakiruna, mengingat akannya oleh orang-orang yang ingat, wa ghafala an dzikrihi al-ghafiluna, dan lalai daripada mengingatnya, daripada menyebutnya orang-orang yang lalai. Setiap masa lah. Setiap kali ingat, menyebut oleh orang yang menyebut, dan lalai daripada menyebut oleh orang yang lalai. Maknanya apa? Setiap keadaan, setiap masa. Kullama, setiap kali menyebutnya oleh orang yang menyebut, mengingatnya oleh orang yang ingat, dan lalai daripada mengingatnya oleh orang-orang yang lalai. Maknanya setiap masa. Wa radiyallahu ta'ala, dan moga Tuhan redha, an ashabi Rasulillah, daripada sahabat Nabi ajma'i, keseluruhannya, wa anit tabi'in, dan daripada tabi'in, ya lahum, yang mengikut bagi mereka, bi ihsan, dengan ihsan, ila yaumid. Wasalamun, dan salam sejahtera, alal mursalin, ke atas para rasul, walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji itu milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian ala. Amin amin rabbal alamin. Kita baca balik kalam muhasyi kita. Qauluhu fa'alal aqili, maka di atas orang yang berakal. Al-fa'u waqi'atun fi jawabi syartin muqaddarin. Fa itu duduk pada jawab syarat muqaddar. Dia ada syarat yang ditakdirkan. Fa maka tu biasa ada kalimah, ada syarat dululah.
Kama asyara lahu syarihu, sebagaimana mengisyaratkan baginya oleh syarih. Wa yasihhu, dan sah juga antakuna, bahawa fa itu litafri', tafri' bagi sebelum ni, ala ma qablahu, bagi yang sebelumnya. Tafri' ala ma qablahu. Boleh? Lepas tu baca kan ni? Ala ma qablahu, apa tu? Benda. Tu? Ini nak kabar ala tu. Fa'ala al-aqili, maka ke atas orang berakal. Maka apa? Kalau ala ni biasa makna wajib. Wa ala kulli mukallafin an ya'rifa. Ala tu, wa ala itu laisat lil wujubi, bukan makna wajib. Bukan makna wajib. Tu kena apa nama ni? Kena tahu luas sikit ni. Nampak tak? Ni boleh ke buat zahiri ya habi ni kodang. Ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma' wa qudiyal amru wastawat 'alal judi. Mana kita boleh suruh? Kita tidak ada kekuasaan leluasa untuk menyuruh bumi menyeduh air ataupun langit menghalang hujan. Aduhlah. Tengok bahaya tak tu habis. Bahaya tak? Bahaya tu. Kacau bawah ni. Kacau ni. Orang duduk susah musibah. Tolong. Suruh ajar doa ni. Tiba-tiba. Kata ni syirik lah tu lah. Wa ala tu laisat lil wujub. Bukan dengan makna wajib. Lilittifaqi ala adami wujubil ikthar, kerana sepakat mengatakan tidak wajib memperbanyak minasyahadah minal kalimah tu. Tak ada kata wajib perbanyakkan. Wa innama, hanya sahaja syahadah itu tajibu indal islami, ketika Islam. Wa fis salati inda malikin, wa fis salati dalam sepanjang umur sekali, maratan wahidatan, sekali. Okay. Jadi pertama apa? Khilaf ni berlaku sebab apa? Sebabnya sirah itu ya ayyuhallazina amanu sallu fa'il amal kan, wal amru mujarrad lil wujub makna wajib. Jadi wajib atau mana? Sebab dia tidak ada sharif, maka Imam Malik kata terlepas tanggungjawab wajib selawat paling kurang sekali sepanjang umur. Mazhab Syafi'i kata tak ada benda yang wajib selain daripada perkara wajib. Jadi perkara wajib ialah semayang. Dalam semayang tu ada bacaan tasyahud, lepas tasyahud selawat. Maka situ duduk selawat yang kata kena wajib baca itu ialah dalam semayang. Dan setengah ulama kata wajib setiap kali sebut. Nampak tak? Ada juga kata gitulah. Tapi itu sebab berdasarkan al-bakhilu idza dzukirtu indahu lam yusalli alaiha. Orang bakhil tu kalau aku disebut dia tidak selawat ke atas aku. Tapi payah orang kata wajib tu. Sebab apa nama ni? Qarinah lainlah. Ala kulli hal dia bawa datang di sini. Di sisi Imam Malik sepanjang umur sekali, dan di sisi kita wajib selawat dalam semayang, iaitu pada tahiyat akhir. Wa innama hiya litahdidi. Wa innama ala tu hiya ala tu, wa innama hiya ala litahdid, tujuan untuk menggesa. Ai tahyij, menggalakkan. At-tahyij lis-sunnati, bagi perkara sunat. Wahyal iktharu, iaitu memperbanyakkan min zikriha, daripada menyebutnya la ilaha illallah. Wa al fi al-aqili, okey, alif lam pada al-aqil itu. Alif lam lil istighraqi, dengan makna istighraq, menghabisi, bagi sekalian yang berakal.
ay yusannu liman jara ala tariqil uqala'i, disunatkan ke atas orang yang berjalan atas jalan orang yang berakal. Orang yang makna kalau nak ikut perjalanan orang berakal, sunat bagi dia minal iqbali, al-uqala, yang mana mereka ini minal iqbali alal manafi'i, yang mereka ni menghadap dan mencari dan melakukan perkara-perkara manfaat. Mereka ni iqbal alal manafi', menghadap perkara manfaat, wa tarkil madarri, dan meninggalkan yang mudarat. Yusannu an yukthira. Nampak tak? Jadi semua tadi tu liman jara ala tariqul uqala'i minal iqbali alal manafi'i wa tarkil madar. Itu semua nak terang kepada siapa orang berakal tu. Orang berakal lil akil. Nampak tak? Lil akil tu kan, siapa akil? Man jara ala tariqil uqala, orang yang berjalan atas jalanan orang berakal. Apa perjalanan orang berakal? Orang yang berakal, orang yang bijak, dia akan hadap benda yang mendapat manfaat kepada dia, dia akan tinggal benda yang dapat mudarat. Bila dia itu berakal, maka itu berakal dia. Bila gitu, yusannu lah, sunat. Wa aqallul ikthari, dan sekurang-kurang banyak itu indal fuqaha'i, di sisi ulama fuqaha, 300 marrah. 300 marrah, 300 kali. Tu paling kurang. Anda dah ingat lah macam mana dapat 300 ni. Saja jumpa dah ingat lah. Tapi memang tepat, banyak sebut lah 300 kali. Tahu tak macam mana boleh 300? Ada sebut dah kitab mana. Tak ingat dah, lama dah. Tapi 300 kali lah. 300 kali. Dah ingat lah tu. Siapa kalau jumpa tolong share lah Main-main 3, apa 300. Tapi itulah mak sebut sekurang-kurang sikit di sisi fuqaha ialah 300 kali. Kulla yaumin wa lailatin, setiap hari setiap malam. Maknanya sehari semalam paling banyak 300, sekurang-kurang banyak 300 kali. Jadi orang yang berzikir dan ingat Tuhan 300 kali, orang tu tidak di lam yuktab minal ghafilin, tidak ditulis di kalangan orang yang lalai. Orang yang ingat Tuhan, tak kiralah selawat ni salah satulah. 300 kali dan lebih tidak ditulis di kalangan orang yang lalai. Itu di sisi fuqaha ahli zahir ni. Wa inda sufiyya, di sisi ulama ahli sufi pula 12,000, 12,000. 12,000. Nampak tak? 12,000 banyak tu. 12,000. Tapi sebenarnya tak banyak pun kalau kita takmirkan, kita imarahkan masa-masa kita kosong dengan zikir. Tak banyak lah ya. Bukan tak banyak, banyak lah. Memang banyak, tak ada Nabi banyak tu. Tapi tak mustahil dan tak pelik. Tak mustahil dan tidak pelik. La ilaha illallah. Kita tengok, tak payah orang-orang sufi yang kita nampak sufi wali ulama ni orang-orang hok biasa, orang soleh biasa ni. Yang kerja kadang jaga kedai, kerja macam biasa. Hok jenis zikir sok main tasbih semua. Saya tanya dia banyak mana zikir? Ataupun tok-tok kita orang tua dok kadang. Banyak. Dok. Banyak kadang ribu-ribu mainan bagi dia. Sebab dah biasa dah. Dah biasa dah. Tapi tak ada masa lah nak tweet, nak like FB, tak ada masa lah. Tak ada masa gitu. 12,000. Okey, habis. Wal muradu huna, yang dimaksudkan di sini istighraqu al-awqat. Makna sini kita penuhkan masa-masa wal ahwal, dan situasi dan keadaan. Itu maksudnya setiap masa setiap keadaan kalau boleh
dengan la ilaha illallah. Oh, boleh terbang dah ustaz. Komen, boleh terbang dah dengan 12,000. Boleh lah. Masuk laman web airasia.com boleh. Wal ahwal kama sayati, sebagaimana akan datang fi syarih, pada kalam syarih. Tengok dia ajar pula ni, wal afdalu, dan yang lebih afdalnya, tarku al maddi, meninggalkan memanjang la ilaha illallah tu. Ya, afdalnya jangan panjang. Bagi siapa? Liman kana muntaqilan minal kufri, bagi orang yang nak berpindah daripada kufur ilal iman, kepada iman. Orang nak masuk Islam, daripada kufur nak masuk Islam, moleknya jangan dipanjangkan. Asyhadu an la ilaha illallah, jangan panjang. Jangan baca panjang asyhadu an la ilaha illallah. Contohlah, jangan baca panjang tu. Supaya apa? Liyahsula, supaya hasil intiqaluhu fauran, supaya hasil perpindahan tu segera. Lagi mana dah habis lagi. Lagi mana wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dah habis lagi. Jadi kena habis. Jadi jangan panjang sangat supaya cepat masuk. Siapa begitu ulama nilai masa, detik-detik berjalan tu, kehidupan tu, kalau dak Islam sia-sia. Buat apa umur tu? Umur kita kira berapa puluh tahun. Kok ni detik-detik dak masuk Islam lagi, walaupun 2-3 detik, 10 detik sebab panjang tu dengan masuk Islam. Lain dah. Jadi supaya jangan sia-sia, biarlah kita segera masuk Islam. Bi khilafil mu'mini, lain orang mukmin. Orang beriman dah nak sebut itu. Fa innal afdala, afdal baginya lahu madduha, dipanjangkan bacaan la ilaha illallah. Panjangkan. Liyastahdira, liyastahdira, supaya hadir fi dhihnihi, dalam zihin, dalam pemikirannya, al-ma'budati al-batilata, dia supaya dia menghadirkan dalam fikiran dia segala ma'bud yang tak betul, segala sembahan yang salah. Wa yanfiha, dan kemudian dia nafinya. Kan masa sebut la ilaha illallah kan kita marikan makna kan. Kita faham. La ilaha tu tiada mana? La ilaha, tiada Tuhan, makna tiada sembahan yang sebenar. Tak ada Tuhan yang sebenar. Tuhan yang tak sebenar tu. Tak. Jadi dipanjangkan supaya hadirlah segala Tuhan tak sebenar. Tak. Tergambar, terbayang tu tolak. La ilaha illallah. Kemudian dia nafikan dia. Okey. Itu cara ni banyak. Ni sebahagian je lah. Jadi kita maklum dah Syekh Syarqawi ni di tariqah khalwatiyah. Di tariqah khalwatiyah kan. Masa-masa tariqah kadang dia ada cara dia tersendiri. Illa, kecualilah ayyamurahu syaikhuhu, kecuali disuruhnya oleh syekhnya bi tariqatin, dengan satu jalan, maka fayatbi'uhu, maka dia ikutlah yang tu. Syekh dia kata gini, syekh dia suruh baca panjang ni ke, syekh dia suruh baca pendek ke, ikut. Kecuali kalau syekh dia tunjukkan cara yang khusus, maka ikut cara tu. Itu makna kita alhamdulillah kita beradab, kita ambil dengan jalanan syekh tariqat tu, kita ikut cara perjalanan dia. Nampak? Tak ada timbul lah isu apa nama ni, bid'ah tak dalam. Tak boleh kan nak panjang 2 harakat boleh, 4 harakat boleh, 6 harakat boleh kan. Dah nak pilih atas dia, syekh dia nak pilih kat mana. Mungkin syekh lebih tahu tentang penyakit ataupun apa yang sesuai bagi seseorang murid itu.
Jadi asalnya begitu. Asalnya makna dipanjangkan. Kecuali menyuruhnya oleh syekhnya dengan jalan tertentu, maka dia ikut. Habis. Wa qad warada, sungguhnya telah datang anna man qala, barang siapa yang berkata la ilaha illallah wa maddaha, dan dia panjangkan sebutan, hudimat lahu arba'atu alafi dhanbin, dihancurkan baginya 4,000 dosa, minal kabairi, daripada dosa-dosa besar. Ini juga ni waroda, didatang tidak datangkan sandaran lah. Jadi cek lah kedudukannya, sabit tak sabit tu. Dia kata waris saja. Kalam siapa pun boleh jadi, bukan kalam nisbah umum lah tu. Kalam sahabat ke, pada salah ke. Siapa yang menyebut la ilaha illallah dan memanjangkan, dihancurkan baginya 4,000 dosa daripada dosa besar. Nisbah waris ni makna sandaran pada Nabi lah. Cuma darjat tu dia tengoklah. Ya Rasulullah, fa illam yakun lahu syai'un, kalau tidak ada baginya sesuatu minal kabairi, daripada dosa besar, orang ni tak ada dosa besar, dah dapat macam mana nak hapuskan 4,000 dosa tu? Qala yughfaru li ahlihi wa jiranihi, diampunkan kepada ahli keluarga dan jirannya. Ni rawahu Ibnu Najjar, diriwayatkan oleh Ibnu Najjar an Anasin, daripada Sayyidina Anas. Wa baina masyayikhina, bukan, habis itu. An Anasin, habis. Wa bayyana, dan menerang, masyayikhuna, oleh guru-guru kami, al-maddal madhkura, guru-guru kami menerangkan mak yang tersebut itu bimaddil munfasil. Dia tu kategorinya kategori mak munfasil fi la ilaha, pada la ilaha tu mak munfasil lah, sebab huruf mak bertemu hamzah pada kalimah yang berasingan, yang bercerai, maka mak munfasil. Tapi boleh baca ini selain pada Quran ni, biqadri sab'i alifatin, dengan kadar 7 alif. Itu guru-guru syekh, masyayikh kepada Syekh Zarqawi membenarkan, kata boleh dibaca panjang la itu dengan 7 alif. Wa dzalika 14 harakatan bil isbi', iaitu 14 harakat dengan kiraan jari. Lianna kulla alifin, kerana setiap alif harakatani, setiap alif 2 harakat. Jadi kalau 7 alif 14. Jadi mana? La ilaha illallah. Boleh. La tu panjang. Wa bimaddi dah. Jadi dia kata wa bayyana masyayikhuna al-madd al-madhkur bimaddil munfasil fil la ilaha wa bimaddillahi. Situ dah. Ke wa yumaddu. Ada ya ke ba? Ba. Kalau ba tu makna atau pada bimaddi lah, bimaddil munfasil filah. Fi la ilaha wa bimaddi Allah, dan dimatkan kalimah jalalah Allah biqadri thalathi alifatin, dengan kadar 3 alif, dengan kadar 3 alif. 3 alif makna apa? 6 harakat lah. La, tadi 14 la ilaha illallah, 6 harakat. Wala yafsilu, dan jangan dia ceraikan baina maddaini, antara 2 mad itu. Taswir macam mana cerai itu? Bi an ya'tiya, taswir bagi alla yafsila, la yafsila tu. Bi an ya'tiya, apa cara jangan ceraikan tu? Jangan bahawa dia mendatangkan bi kulli maddin, bukan.
Ini taswir bagi cerai lah. Terikut-ikut dengan apa nama ni? Terikut-ikut dengan Fatul Mu'in ni. Fatul Mu'in jaga molek lah. Kalau tak ada yang Hanah tu payah kat tu. Taswir dia kadang buat taswir kepada hak manfi ke kepada hak penafian ke taswir kepada hak nak isbat. Tadi. Di sini biasa tarik dia gini lah. Kalau biasanya kalau uslub Arab gini lah. Jadi boleh jadi apa nama, boleh juga cara gitu, tapi kena apa ni, kena tabik sikit. Kalau sini jangan diceraikan antara dua mat bi ayatiyah, ini taswir bagi cerai. Bi ayatiyah bi kulli madin fi nafasin, dengan bahawa didatangkan setiap mat dengan satu nafas. La ilaha illallah, nafas lain pula. La ilaha illallah. Illallah tu nafas lain. Jangan dua mat tadi, maksudnya yang pertama dengan terakhir itulah disambung terus. Satu nafas je. Satu nafas je. Jadi penting kot ni kita ambil cara baca ni, cara baca. Cara baca tu zikir sama kot. Antaranya macam maknanya ratibul haddad, ratibul haddad baca la ilaha illallah. La ilaha illallah tu banyakkan terima daripada guru kita. La ilaha illallah tu gabung dua. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dua. Boleh je la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi hak diterimanya antara hak sebutkan tu arwah Syed Abdullah Al-Habsyi. Orang duduk Cape Besar tu ya, depan masjid. Rumah saya masjid besar. Rumah saya hak ni depan masjid ah. Jual apa namanya? Jual minyak, jual gas masak. Mak putih meninggal dah. Dua dah meninggal dah. Jak sekolah menengah ikut dia. Dia ambil daripada siapa? Ulama Nganu jugalah. Dia Abdullah Said Dallah Al-Habsyi. Al-Habsyi. Anak murid Abah Hanu. Anak murid Abah Hanu. Sebelum Dr. Manang ambil tu, sebelum tu Dr. Manang Khalidi. Dia dulu. Tua dah pun, tua. Pakak toki. Jadi dia ajar gitulah. Dua. Lepas tu rasanya yang ramang itu kan tak? Dua. Jadi cara zikir tu ada dia. Dah nak ikut suka kita, tak ada benda, sebab zikir ni zikir yang masuk. Tapi dengan bersambung dengan, kalau musalsal kan dia ada cara kan? Musalsal dengan lafaz, musalsal dengan perbuatan, dengan hai'ah, dengan cara, dengan senyum, dengan tasbih. Okey. Bi ayatiya bi kulli maddin fi nafasin. Jadi jangan putus antara la ilaha illallah tu, jangan putus. Wa qala Syekhuna Al-Adawi, berkata guru kami Syekh Adawi, al-muradu al-maddut tabi'i, yang dikehendakinya mak tabi'i. Mak tabi'i sajalah. Wa huwa khilafu ma huwa manqulun, itu khilaf apa yang dinukilkan an masyayikh turuqi al-arifin. Jadi bernyalahilah apa yang dinukilkan daripada jalan-jalan syekh-syekh tarikat yang arif. Biasa panjang gitulah. La tu dipanjangkan. Tapi boleh kita tanggung kalam Syekh Adawi ni. Tanggung dengan maksud kalau zikir tu dibuat laju. Zikir banyak. Kita tak nak panjang. Jadi biasanya yang dipanjang tu pada mula-mula je. Atau pada awal saja. Dipanjangkan tu pada zikir hak mula-mula je. Lepas tu lepas hadir dah makna zikir tu, maka ni boleh tanggung kalam Syekh Adawi tu, iaitu mak tabi'i ni, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi tak ada taruh.
Tak bertentangan lah. Wallahu a'lam. Okay. Qauluhu mustahdiran. Hal keadaannya menghadirkan. Ini halun. I'rab ni hal. Min fa'ili. Daripada fa'il yukthiru. Fa'alal aqili an yukthira. An yukthira tak? An yukthira. Maka di atas orang akal berakal memperbanyakkan. Mustahdiran, hal keadaan orang yang berakal itu hadir, menghadirkan mulahidhah. Mama mustahdiran, mulahazah. Dia lihazkan, dia lintaskan. Lihat makna dia lintaskan zalika, demikian itu biqalbihi, pada hatinya. Walau ijmalan, walaupun secara umum. Bi an yastahdira, dengan bahawa dia hadirkan anna ma'naha, bahawa maknanya la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Litahkan secara umum apa? Wala mustaghniya an kulli ma siwahu, dan tidak terkaya daripada yang selainnya. Wa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallahu. Nak hadir tu. Jadi benda ni untuk mula-mula payahlah dia kena ambil masa. Istihdar makna tu pada permulaan kita kena paksalah. Makna ambil masa. La ilaha illallah tu dalam hati tu, la ma'budu bihaq illallah, la mustaghni an kulli ma siwa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallah. Bukan kena sebut, kena sebut. Tapi maknanya tu. Dia mula-mula tu nak hadir tu. Lama-lama dah dia sebati, dah biasa, dia mudahnya. La ilaha illallah, tahu dah maknanya. La ma'budu bihaqqin illallah, wa la mustaghni an kulli ma siwa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallah. Ada. Wa hadza adabun, ini dia adabun min adabi dzikri, adab daripada adab-adab zikir al-muqarrarati, yang telah disebut, dihuraikan fi mahalliha, pada tempatnya, iaitu kitab-kitab tariqah, kitab-kitab kesufian atau kitab-kitab zikir. Situlah musannif sebut sebahagiannya lah. Fahuwa laisa syartun fi husuli thawabihi, itu bukan syarat pada hasil pahala. Kena buat gitu ke tak? Kalau sebut biasa la ilaha illallah pun tak ada syarat kena sebut macam ni. Li'anna dzikra, kerana zikir al-qauli, zikir qauli, mawdu'un lil ibadati, memang diletak tujuan untuk ibadat. Makna kalau sebut tu boleh pahala, tujuan untuk ibadat. Naam, betul. Namun dengan istidrak tu, na'am istidrak. Namun yushtaratu, disyaratkan alla yaqsida bihi ghairahu, jangan dia qasdkan yang lain. Tu syaratnya. La ilaha illallah tu jangan qasd lain. Jangan kejut. La ilaha illallah kejut. Tak pahala lah. Tak. Kawan kita mari. La ilaha illallah, mari pula. Mari pula. Tu tak ada lah pahala, dapat pahala zikir. Wa illa, jika tidak, ai bi an yaksida bihi ghairahu fala thawaba lahu, tak ada pahala baginya. Ka'an qala subhanallah, seumpama dia kata subhanallah bi qasdi ta'ajjubi, dengan tujuan ta'ajjub, kehairanan, kepelikan, tercengang. Subhanallah, bukan disebut subhanallah tu kerana nak memuji Tuhan atas ta'ajjub tu, tak apa. Ni ta'ajjub dia keluar, orang panggil, kalau bahasa bukan latoh, boleh kata macam latoh. Latoh bila memang kalau berlaku ta'ajjub dia sebut la ilaha illallah, latoh tu. Latoh bukan dia niat sebut la ilaha illallah bila tengok benda ta'ajjub. Tu memang dapat pahala. Nampak benda yang hebat, yang ta'ajjub, kita sebut subhanallah, maha suci Allah. Kita nak sebut tu memang nak sebut kerana nak puji Tuhan sebab perkara ta'ajjub. Tu boleh pahala. Ni dia benda jadi macam latahan, dah biasa dah. Jadi bila pelik atau ta'ajjub, terkeluar la ilaha illallah, maka waktu
fala thawaba lahu ka'an qala subhanallah biqasdi ta'ajjubi. Biqasdi ta'ajjubi. Kemudian berkata benda tu. La ilaha illallah. Kata qala Ibnu Athaillah As-Sakandari. Berkata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. La tatruki dzikra. La tatruki dzikra li'adami hudurika ma'allah. Jangan kamu tinggalkan zikir kerana sebab tidak hadir hati kamu bersama Allah fihi pada zikir itu. Fa'in ghafalta. Begitu? Itu? Betul. Nah, tengok dengan kalam Ibn Athaillah dah. Fa inna ghaflataka ma'a wujudi dhikrihi. Fa inna ghaflataka ma'a wujudi dhikrihi ashaddu min ghaflatika fi wujudi dhikrihi. Tapi sini ghafalta belaka situ. Fa'in ghafalta. Ginilah kok ni kerana memang dinisbahkan kalam Ibn Athaillah. Ambil kalam Ibn Athaillah teruslah ni. Maknanya kalau nak tahqiq gitu belaka. Kitab tahqiq pun gitu kok. Gitu. Betul. Sebab kalau ikutnya kalam Ibn Athaillah ni masyhur lah ni. La tatruki dzikra li'adami hudurika ma'allahi fihi. Tu sama. Jangan kamu tinggalkan zikir kerana tidak hadir engkau bersama Allah padanya. Tidak hadir hati engkau bersama Allah padanya. Li'anna ghaflataka. Tulislah sini tak? Tulis mana? Ada ruang tak ni? Li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi ashaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi fa'asa. Baru betul balik. Jadi hak ni. Hak kena baiki atau taslih sikit ginilah. Jadi ni naik atas dah. Sebab kalam Ibn Athaillah ni masyhur lah ni. Li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi, kerana lalai engkau daripada mengadakan zikir. Makna kamu dok zikir langsung itu asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi, lebih berat daripada lalai engkau dalam keadaan ada zikir kepadanya. Keadaan kalau kita dok zikir langsung tu lagi teruk daripada kita zikir tapi lalai. Sebab tu kata jangan kamu tinggal zikir semata-mata kerana tidak hadir hati. Kerana lalai kamu daripada zikir dengan maksud kamu dok zikir lagi teruk, lagi berat daripada kamu lalai dalam keadaan kamu zikir. Kamu zikir juga tapi lalai. Fa'asa yarfa'aka, bahawa mengangkat akan engkau Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala angkat engkau min zikirin ma'a wujudi ghaflatin, daripada zikir dalam keadaan adanya kelalaian, angkat ila zikirin ma'a wujudi yaqadatin. Boleh jadi Tuhan akan angkat engkau daripada situasi zikir bersama lalai, naik satu darjat lagi
kepada zikir dalam keadaan jaga, sedar, dok lalang. Kemudian naik satu lagi, ila zikrin ma'a wujudi hudurin. Tadi zikir dalam keadaan sedar, jaga, makna kita tahu kita berzikir. Boleh jadi lepas tu Tuhan angkat lagi peringkat seterusnya, zikir dalam keadaan adanya hadir hati. Wa min zikrin ma'a wujudi hudurin, dan boleh jadi Tuhan angkat pula kamu daripada zikir dalam keadaan wujudi hudurin, ada hadir hati, ila zikrin ma'a wujudi ghaibatin amma siwal madhkuri wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz. Tingkat yang lain lebih tinggi, iaitu zikir ma'a wujudi ghaibatin amman siwal madhkur, dengan zikir dengan adanya hilang daripada selain Tuhan, hilang daripada selain yang disebut, selain Allah lah. Zikir dalam keadaan hilang daripada selain yang disebut, selain Allah. Tak ingat dah selain Tuhan. Itu paling tinggi tu. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz, dan tidaklah itu atas Allah Taala suatu yang sukar. Itu bukan benda yang berat, boleh saja. Sebab itu Ibnu Athaillah kata jangan tinggal zikir. Kita zikir dalam keadaan lala tu molek lagi daripada dok zikir langsung. Lalu dibagikan kata-kata hikmat, kata-kata perangsang dan juga himmah supaya kita boleh beralih daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Nampak? Itu orang nak cari, nak kerja himmah tinggi tu. Sebab tu nama kita Iqadul Himam. Iqadul Himam, menggerakkan himmah-himmah. Menggerakkan himmah-himmah. Karangan Ibnu Ajibah kan, syarah bagi hikam Ibnu Athaillah Sakandari. Hatta tamtazija, sehingga supaya jadi berjeliga. Mau sebut jeliga. Sehingga bersatu. Bersatu, bersebati ke sebati. Sebati sehingga jeliga. Jeliga ingat apa ni? Apa nak biasa guna kalimah tu, Datuk Ambok. Datuk Ambok, moga Allah Taala beri kesihatan, panjang umur dia. Datuk Ambok. Waktu dia ajar Iqazul Himam. Datuk Ambok. Tamtazija, hingga berjeliga, bersatu, sebati dengan darah daging. Wa sayati, lagi akan datang, ma fihi, apa yang ada padanya lah. Katakan lagi nanti. Wa qauluhu insyaallah taala, insyaallah taala fihi isyaratun, itu pada kalamnya itu ada isyarat, ila anna husula ma dzukira, terhasilnya apa yang disebut, innama huwa bi iradatillahi ta'ala, hanya dengan iradat Tuhan. Ya tak? Jadi kita janganlah paksa Tuhan. Dia kata dah apa, saya zikir sokmo ni la ilaha illallah, la ilaha illallah dah. Siapa orang ngajar pun la ilaha illallah belakang. No, duk main gerak tasbih tau. Mana ada tasbih ni? Siapa orang ngajar pun la ilaha illallah gitu kau. Teruk pergi duduk depan tak imam tau. Ada orang gitu, ada. Tak apa cerita. Dok mari-mari pun, dok berjeliga pun. Tengok tu, itu semua dengan iradat Allah. Jangan cari benda tu. Lianna iktsara zikri, kerana sesungguhnya memperbanyakkan zikir itu laisa illa sababan, tidaklah ia kecuali sebab adiyan, sebab berandak saja. Lima dzukira, bagi barang yang tersebut, itu sebab adi. Boleh jadi ada sebab, tak ada musabab. Boleh jadi ada sebab, ada musabab. Kalau ada musabab, ada musabab, ada tak sebab? Boleh jadi ada sebab, iaitu zikir, tak ada musabab, iaitu tak ada apa ni, berjeliga tadi tu, tak ada natijah tu.
Okey, kalau ada musabab, mesti ada sebab tak? Ha? Ha. Tak mesti kok. Tak ada berlazimah, bukan syarat masyru'. Bukan syarat masyru' ni. Bukan dia tu syarat. Anda boleh jadi tak? Ada musabab, tak ada. Tak ada sebab. Sebab adat ni hukum adat. Rabtul wujud bil wujud, rabtul wujud bil adam, rabtul adam bil adam, rabtul adam bil wujud. Betul tak? Tepat kan? Jadi hukum adat mana boleh jadi orang itu buat tapi tak hasil. Boleh jadi tak buat hasil? Boleh, tak ada boleh. Sebab dia mungkin hukum adat je kan. Tak buat apa-apa tiba-tiba boleh. Tu kata majzuk tu. Ataupun hak laduni tu. Kurnia Tuhan. Jadi ataupun nama istilahnya wahbi. Bukan kasbi. Kalau hak ni kasbi, kita usahakan. Usaha la ilaha illallah untuk dapat. Yang kedua ialah anugerah secara secara wahbi. Iaitu benda yang Tuhan beri tanpa ada kasbun. Boleh? Waqad yakhtalifu. Waqad yatakhallafu. Sungguhnya kadang-kadang menyalahi anhu musabbabuhu. Menyalahi daripadanya musabbabnya. Sebab ada musabbab tak ada. Li adami khalqillahi lahu. Kerana Tuhan tak cipta baginya. Dia jadi zikir lama dah berpuluh-puluh tahun dok berzikir. Tuhan tak beri lagi apa yang musannif sebut. Apa? Pokok dia lah. Fahuwal mu'ti, dia yang mengunia. Al-mani'u, dia yang menghalang. Dah kita tinggal ke? Jangan tinggal rugi. Hak buat tu pun molek dah. Hak buat tu pun molek dah, anugerah dah. Jadi tak perlu risaulah boleh ke dapat bila itu. Wal matlubu yang dituntut minal abdi daripada hamba innama huwa al-qiyamu bima khuliqa lahu, mendirikan dengan apa yang diciptakan baginya. Apa tujuan kita diciptakan? Wa huwal ibadatu, iaitu ibadat. Ma khuliqa lahu, tujuan seorang hamba dicipta ialah untuk ibadat. Jadi apa yang penting kita mendirikan hak ibadat. Wa yusallima, adaan tak? Innama wa yusallimulah, adaan kan? Wa yusallimul umura, dan menyerahkan segala perkara itu li sayyidihi, kepada tuannya. Kita dituntut untuk ibadat, kita buat je lah ibadat. Perkara tu dapat tak dapat, perkara tu serah kepada tuannya. Muttakilan, dalam keadaan kita menyerahkan sepenuhnya ala kismatihi, bersandarkan kepada pembahagian Tuhan fi arzakil arwah, pada rezeki roh. Ini dikira rezeki roh. Tuhan nak bagi banyak mana? Tak tahu. Ini rezeki roh. Selain daripada Allah membahagikan rezeki al-abdan, Tuhan juga membahagikan rezeki al-arwah. Rezeki al-arwah. Apa nama ni? Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Nahnu qasamna bainahum, kami bahagikan di antara mereka ma'ishatahum, kehidupan mereka, rezeki mereka, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Tuhan bagi dah. Orang ni rezeki dia banyak ni, kekayaannya banyak ni. Orang ni banyak ni, orang ni banyak ni. Dan begitu juga Tuhan juga mengqasamkan, membahagikan bahagian rezeki arwah. Orang ni boleh makrifat banyak ni, orang ni boleh makrifat banyak ni. Orang ni boleh ilmu banyak ni, orang ni boleh banyak. Itu pembahagian Tuhan. Kita tak ditanya tentang ni, kita disuruh mengusahakan. Kalau dunia, kasbun, usaha dunia. Kalau bahagian ni dengan cara mujahadah dan juga belajar. Kama yattakilu alaihi, sebagaimana seorang tu bertawakal atas Tuhan fi arzakil abdan, pada rezeki badan. Tidakkah kita
pada rezeki badan ni, duit, harta, kekayaan dan juga rezeki ni, kita suruh tawakal ke Tuhan kan? Bila kita kerja-kerja tawakal, dapat berapa banyak boleh makan hari ni, berapa suap nasi kita boleh suap, kan kita suruh tawakal pada Tuhan. Maka samalah juga setelah kita usahalah, dia suruh tawakal pada arzakil arwah. Okey, habis. Qauluhu ma la yadkhulu tahta hasrin, perkara yang tidak masuk di bawah hinggaan, yang tidak dihingga. Hasrin ay adadin, tidak dapat dibilang. Ay adadin ma'lumin, bilangan yang tertentu. Ni faham daripada mana? Wa hasru syai', hasar sesuatu makna apa? Nihayatuhu, hujungnya. Kita hasar, kita keliling, kita keliling, kita kurung, kita kurung, kita ikat sesuatu, makna kita nihayah dia, habis hujung dia, hujung. Hasar sesuatu makna hujungnya. Kita habiskan sesuatu makna ada hujungnya, ada penghujungnya, nihayah. Jadi pemberian Tuhan ni tak ada nihayah. Qauluhu wabillahi itu billah tu khabarun muqaddamun, khabar muqaddam. Wat taufiqu mubtada'un muakhkharun, mubtada' muakhkhar. Quddimal khabaru, didahulukan khabar li ifadatil hasri, untuk memberi faedah hasar. Makna hanya dengan Allah Taala sahaja taufik. Tu keluar hanya tu. Wal ba'u bi makna min. Billah ay min Allah, hanya daripada Allah Ta'ala saja taufik. Taufik tu Tuhan saja boleh bagi. La rabba ghairuhu, tidak ada Tuhan selainnya. Rabba tu ismula, i'rab dia isim la, mabniyun ma'aha ala fathi, mabni ala fathi. Wa ghairu bin nasbi, boleh baca nasab, au raf'i, atau boleh baca dengan rafa'. La rabba ghairuh atau ghairah, dia jadi apa? Kalau jadi nak nasab jadi apa tu? La rabba, nasab jadi apa? Nasab kerana dia atah apa? La rabba ghairahu. Dia jadi apa tu? Ghairahu dia jadi tabi', ataupun tabi'. Dia tabi' bagi apa? Dia tabi' atah pada mana tu? Pada tempat. Kita kata tabi' lah. Tabi' mengikut bagi tempat, rumah, mahal isim la. Isim la masuk kan? Isim la mansub, mahal dia. Mahal isim la mansub. Okey. Jadi boleh baca dengan ghairah. Rafa' tu kita atah dia pada mana? Dia ikut pada tempat, mahal, la dan isimnya. La dan isim duk mahal rafa' kan, sebab ibtida'. La tu, la dan isim dia. La dan isim tu pada mahal rafa' tu. Faham tak? Sebab hidup depan tu kan, mahal dia mahal ibtida' depan, maka rafa' kerana mengikut pada tempat mahal la dan isim la. Mahal la. Jadi mansub kerana kita turut ikut kepada isim la. Kada isim la mahal dia nasab kan? Di sini dia mabni alal fathi sebab dia tu mufrad. Kalau dia murakkab maka akan zahirlah bagi atas tu. La mana kata? La talibal ilmi mawjudun. La taliba. Jadi isim la mahal dia nasab. Maka kalau baca nasab ghairah dia ikut pada mahal isim la. Kalau dia baca rafa' dia ikut pada mahal la dan isim dia. Nampak tak?
Jadi di sini awir raf'i na'tuhu, jadi na'at dia. Mana ghairuhu? Di sini kita kata na'at lah Tuhan selainnya. Tuhan orang lain tu. Tuhan yang lain. Tuhan yang lain. Tuhan yang lain. Tidak ada Tuhan. Yakni Tuhan yang lain. Tiada Tuhan yang lain. Faham tak? Jadi na'at. Baca dengan ghaira bin nasbi au raf'i. Dengan rafa' jadi na'at. Wal khabaru, dan khabarnya mahzufun, mahzuf ay maujudun, ay la rabba maujudun ghairuhu. Tidak ada Tuhan yang ada selain Allah. Tidak ada Tuhan yang ada selain Allah. Jadi wal jumlatu dan jumlahnya tidak khabar sini tak. La rabba ghairuhu. La rabba yalah jadi na'at. Boleh tak wajah lain ya? La rabba illa hu. La rabba illa huwa. Nampak? Kalau gitu ghairu itu kita boleh baca dengan jadi istisna. Istisna. La rabba ghairahu. Dengan makna illa kan mustasna dengan tak, mustasna dengan ghaira, dia seakan mengambil tempat apa? Tempat mustasna dengan illa. La rabba ghairahu. Tiada Tuhan illahu, kecualinya. Tiada Tuhan yang ada kecualinya. La rabba ghairuhu, tiada Tuhan yang ada Tuhan selainnya yang ada. Makna Tuhan yang selainnya tak ada. Itu makna tiada Tuhan yang maujud kecuali dia. Ghaira dengan makna ilah. Jadi nasab tu boleh banyak wajah tu. Boleh banyak wajah. Sama ada kita katakan dia tu mana tadi? Dia tu jadi ikut kepada isim la, mahang isim la, ataupun dia tu sendiri jadi mustasna yang maksud. Okay. Kemudian kata ni wal jumlatu, dan bermula jumlah itu musta'nifatun, jumlah musta'nifah. Istinafan bayaniyan, istinaf bayani. Jumlah musta'nifah, jumlah awalan. Jumlah awal lah, yang mana dia menjadi bayan. Istinaf bayani fi quwwati ta'lil, seakan-akan dia itu menjadi illah lima qablaha, bagi barang yang sebelumnya. Wa huwa hasrut taufik, iaitu apa yang barang sebelumnya, iaitu hasrut taufik, mehadkan taufik itu fillahi ta'ala, pada Allah Ta'ala saja. Mana ni tengok. Dia kata wabillahi taufiqu la rabba ghairuhu, la rabba ghairuhu. La rabba ghairuhu tu istinah, ayat baru tu, tapi dia nak menerang istinah bayani. Seakan-akan menjadi illah pada kalam sebelumnya. Kenapa hanya taufik tu daripada Allah Ta'ala saja? Apa illah taufik tu hanya daripada Allah? Kerana tiada Tuhan selain Allah. Itu dia.
fi quwwati ta'lil, pada kekuatan dan pada makna illah bagi barang sebelumnya. Wa khussa, dan dikhususkan ar-rabbu min baini asma'ihi. Kenapa pilih la rabba ghairuhu? Kenapa kata la ilaha ataupun la ma'buda? Kenapa pilih rabb daripada nama-nama Tuhan lain? Isyaratan, kerana isyarat ila anna taufiqa, bahawa taufik tu min jumlati tarbiyatihi, daripada jumlah tarbiyah Tuhan, perkara yang Tuhan takbir. Taufik tu daripada perkara urusan Tuhan. Jadi sesuailah dengan kalimah Rabb, kerana Rabb merujuk kepada tarbiyah. Min tarbiyatihi ta'ala khassah, daripada urusan Tuhan semata-mata. Qauluhu an yaj'alana, sejam setengah orang. Wallahu ta'ala a'lam. Itu situlah. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.